2 petang. So saya akan start straight away lah ya. Mr. Wing, you can start recording, right? While waiting for the rest of the staff, our friends, doctors and staff joining our platform today. Saya akan start lah terus tajuk kita hari ni. So tajuk kita hari ni adalah kalau tengok dekat slide ni PVA, tata cara rujukan pesakit ke SPPV. Okay, so kita nak tahu apa itu PVA, apa itu SPPV. Okay, so hari ni saya akan terangkan sedikit lah yang mana saya tahu. Saya akan kongsi saya punya anggota experience, apa yang saya tahu mengenai PVA, macam mana nak buat, apakah itu PVA, bila kita boleh guna PVA, ya, borang PVA, and macam mana tata cara untuk menggunakan borang PVA ni, right? Sebelum itu saya nak terangkan dululah mengenai short term, katanya singkatan nama yang saya akan gunakan dalam tajuk kita hari ni lah, dalam perbincangan kita hari ni. Ini adalah macam short form ya. Kalau PVA, kalau tengok kat sini, sebenarnya yang kat atas tu dah tahu kan, MyVax tu dalam Malaysia Administration Vaccine System ataupun sistem pemberian vaksin Malaysia, itu MyVax. VMS pula mungkin you all semua dah tahu, ia adalah singkatan nama daripada Vaccine Management System ataupun dalam bahasa Melayunya Sistem Pengurusan Vaksin Malaysia. Yang ni yang baru mungkin ada setengah staff ataupun doktor dah tahu mengenai PVA. PVA ni adalah short term atau singkatan daripada Pre-Vaccination Assessment ataupun dalam bahasa Melayunya adalah penilaian pra-vaksinasi. Ya, ini untuk vaksin COVID-19 ya. And then SPPV yang saya mention sebelum ni adalah maksudnya adalah Specialist Vaccine Administration Center ataupun dalam bahasa Melayunya singkatan Pusat Pemberian Vaksin di hospital ataupun PAKA, ya, Specialist Vaccine Center. Ya, ini selalunya kita refer kepada hospital lah. So SPPV itu sama dengan hospital. Okay, alright. Ya, the next one yang kita tahu yang semua klinik kita, kebanyakan klinik bawah klinik sudah menjadi PPVGP ataupun Pusat Pemberian Vaksin di klinik swasta. Klinik swasta tu GP lah, itu kita lah ya. Klinik swasta kita juga beri vaksin COVID-19, so kita pun menjadi PPVGP lah ya. Dan yang seterusnya adalah singkatan nama seperti AEFI. Maksud AEFI ni adalah dalam bahasa Inggerisnya adalah Adverse Effect Following Immunization, ya, ataupun dalam bahasa Melayunya kesan buruk selepas imunisasi. Maknanya ada yang side effect selepas bagi vaksin, dia ada side effect. Walaupun side effect tu bergantunglah sama ada side effect yang mild ya, yang sikit-sikit pun consider AFI juga, ataupun AFI yang moderate ataupun yang severe ataupun death, itu pun consider AEFI. Kalau ada kematian ataupun kesan buruk yang sangat teruk pun bawah AEFI juga, bawah kesan buruk selepas imunisasi. Yang last kali ni NPRA. NPRA dalam bahasa Inggerisnya ada National Pharmacy Regulatory Authority ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pihak berkuasa pengawalan farmasi nasional ataupun bahagian farmasi kebangsaan lah Malaysia. So apa-apa yang mengenai kesan buruk, tak kira lah vaksin ke bukan vaksin ke ubat ke, dia bawah kuasa ya, bidang kuasa NPRA ya, kawalan farmasi ya, kebangsaan ya, nasional ni. Okay, alright, okay. Apakah objektif untuk kelas kita hari ni? So yang pentingnya ya, kalau dah habis kelas nanti saya kalau boleh you all semua kena tahu apakah kepentingan membuat penilaian pra-vaksinasi. Ya,
ataupun PVA ni. Short form untuk vaccination assessment lah, ataupun penilaian pra-vaksinasi, atau kita check patient sebelum bagi vaksin. Itu adalah menamakan PVA, dan dia ada form pun khas, ya, PVA form. So penilaian ni selalunya dibuat oleh doktor, ya. Doktor yang patut buat penilaian ni, dia yang patut check patient tu. Doktor juga yang patut buat thorough assessment, ambil history, ambil sejarah sakit dia, and then isi dalam form dalam borang PVA ni. So doktor yang tengok pesakit tu dialah yang kena isi borang PVA. Ya. So apakah yang kepentingannya untuk buat PVA ni? Kita boleh tahu adakah pesakit yang datang, yang datang diberi temu janji oleh MyVAS tu, datang klinik kita tu, adakah pesakit tu, adakah orang tu sesuai untuk diberi vaksin dekat klinik, atau adakah dia patient tu boleh kita cucuk vaksin pada hari ni, ataupun kita kena rujuk dia ke tempat lain untuk bagi vaksin, ya. So kita nak tengok kesesuaian, ya, adakah patient tu sesuai untuk diberi vaksin dekat klinik. Itu nombor satu, ya. And then nombor dua tu, vaksin jenis apakah yang sesuai untuk pesakit tersebut. So dengan penilaian ni kita boleh dapat tahu adakah macam contohnya lah, sekarang klinik semua ada Sinovac dengan Pfizer kan. So adakah vaksin yang mana yang sesuai untuk patient ni terima. Depend, dia bergantung kepada sejarah sakit, ya, medical history pesakit tersebut. Adakah dia ada sakit-sakit lain yang dia tak boleh ambil Sinovac, ataupun dia tak boleh ambil Pfizer vaksin. Okey, itu jenis vaksin apa yang sesuai untuk pesakit tersebut, nombor dua. Nombor tiga, bilakah pesakit itu boleh diberi vaksin? Maknanya bila tu bolehkah kita bagi terus vaksin hari ni, ataupun patient tu kena datang hari lain, ya. Dia kena tangguhkan dulu, ya, tak boleh bagi vaksin. Kena tunggu sampai stabil dulu baru boleh bagi vaksin. Itu kepentingan PVA. Alright. Nombor yang last sekali, di manakah pesakit boleh menerima vaksin? Maknanya sama ada kita kena rujuk pesakit ni ke tempat lain, sama ada hospital ataupun pusat spesialis atau hospital pakar atau pusat pakar yang lain. So yang ni kita boleh tentukan selepas kita isi borang PVA ni. Ya, so doktor yang melihat pesakit tersebut kena buat decision lah, kena ambil keputusan yang empat keputusan ni. Adakah sesuai untuk dia vaksin, ada vaksin apa yang sesuai untuk pesakit ni, bilakah patut bagi vaksin, dan adakah pasien ni kena rujuk ke tempat lain untuk diberi vaksin. So ni objektif lah, inilah kepentingan PVA. Okay, harap you all boleh faham, ya, apa yang saya nak sampaikan di sini. Alright, the next one, rumusan selepas PVA. Maknanya selepas doktor dah tengok patient, doktor dah isi borang PVA ni, so dia punya outcome, dia punya rumusan, lepas doktor buat assessment, lepas doktor buat penilaian ni, sama ada sakit ni boleh divaksin. Maknanya okey, boleh bagi vaksin dekat klinik sekarang. Okey, dia boleh cucuk lah hari ni. Okey, itu yang pertama lah. Ataupun rumusan yang kedua tu, adakah vaksin tak boleh bagi hari ni, kena tunda. Maknanya mungkin kena tangguhkan, tunda ke tarikh yang ataupun masa yang lebih sesuai. Contohnya kat sini macam katalah pasien tu datang, kita check masa triage, dia ada fever, very high fever pula tu, mungkin 39 ke 38 ke, memang tak sesuai lah kan bagi vaksin. Pasien kena balik, and then make sure lah dia bukan COVID, ya. And then kalau COVID tu cerita lain pula, and then kalau dia demam biasa tapi demam terlampau tinggi, pasien tak sihat, kita kena inform doktor lah, ya. Mungkin doktor kena check dulu, pastikan tak ada masalah lain, and then memang doktor akan buat decision lah, buat keputusan tak boleh bagi vaksin untuk hari ni. Pasien kena balik dulu, kena explain kat pasien, demam memang tak boleh bagi vaksin, memang tak boleh ambil vaksin, and then kita tunda, ya, datang bila dah sihat. Okay, so itu rumusan yang kedua.
Yang last kali mungkin patient tak boleh divaksin langsung. So dalam form tu dah ada tulis ya, sama ada boleh divaksin ataupun kena tunda, atau yang ketiga memang tak boleh diberi vaksin langsung. Ada kategori pesakit di mana pesakit ni tak boleh kita bagi vaksin. Contohnya yang tak boleh terima vaksin langsung memang dia ada sejarah. Sebelum ni dia pernah ambil vaksin, dia pernah collapse, dia pernah masuk hospital, pernah masuk ICU, selepas terima vaksin jenis lain lah kan. And then memang dia tahu vaksin ni dia tak boleh ambil. Maknanya ada sejenis vaksin yang dia ambil, contohnya kan lah macam dia pernah ambil vaksin apa ya, let's say influenza last year, flu vaksin. Apa yang berlaku, sebaik saja diberi injection flu vaksin, patient terus develop rashes, teruk yang sampai ada sesak nafas, keluar rashes seluruh badan, and kena mungkin collapse terus ke apa kan. Itu memang kita panggil anaphylaxis attack lah ya. Memang severe AFI ya. Memang kesan yang buruk selepas imunisasi, memang tak boleh diberi vaksin. Ya, kes ini kes yang spesifik lah. Mungkin tak ramai patient yang ada sejarah macam ni, tapi kena hati-hati. That's why masa triage tu penting. Masa patient datang, isi borang consent form tu. Masa patient datang, kita ada triage form kan, screening form. Make sure dia all tanda betul-betul. Ya, kadang-kadang we miss out, patient mungkin tak nak bagi tahu ke, dia nak ambil sangat vaksin tu, tapi dia tak ada, dia just put everything no. And then kadang-kadang kita pun terlepas pandang ya, ada yang bagi vaksin dan jadi kesan buruk. So kena pastikan beritahu patient, kena jujurlah isi consent form ni, kena beritahu kalau ada sakit yang berat atau sakit yang lain. Kalau ada masalah allergic yang teruk sebelum ni, selepas menerima apa-apa ubat ke vaksin ke, kena bagi tahu. So penting ya, consent form dengan triage form. Harap-harap you all semua sudah sedia dekat klinik PVA form, consent form dan juga triage form. 3 form ni penting ya untuk klinik yang senang dalam PICK yang buat program imunisasi COVID kebangsaan yang semua klinik tengah buatlah sekarang ni ya, bagi vaksin COVID untuk patient. Alright, harap you boleh faham pasal rumusan selepas PVA ni. Okay, next one. Kalau tengok ni, you all boleh nampak ini adalah borang PVA. Ya, dia simple je borang ni. Ya, borang ni saya ada upload dalam SOP COVID-19, imunisasi COVID-19. So borang ni boleh dimuat turun dari COVID-19 immunization SOP dalam help section C-Axis. So pergi bahagian help section, bahagian SOP, dia ada banyak kan SOP kan. So you pergi bahagian COVID-19, bahagian imunisasi, dan dia memang panjang, dia punya tu detail sangat lah ya dalam SOP ni. You just download SOP tu and then pergi ke bahagian lampiran, bahagian appendix, and then tengok form ni ya. Form ni ada terdapat kat situ. You boleh download and then print out lah ya. Dia boleh print out dalam kertas A4 macam consent form lah kat klinik kan. So you simpan yang ni ya. So kalau tengok kat borang PVA ni, dia dalam bahasa Malaysia. Kalau tengok ini ada tulis kat atas tu, dia punya nama dah slip penilaian kesesuaian menerima vaksin COVID-19 bagi pesakit dengan masalah kesihatan tertentu. Okey, yang ni yang nama dia borang ni. Okey, panjang sangat ya. Kita panggil PVA form saja. Ya, pre-vaccination assessment form. Okey, borang penilaian vaksinasi. Borang pra-vaksinasi. Ya, borang penilaian pra-vaksinasi. Okey, so kalau tengok sini kena isi butiran-butiran pesakit lah ya. Contohnya nama klinik, nama pesakit, nombor IC tu biasalah, nombor telefon ya. And then kalau nak rujuk ke ward atau klinik pakar, nak rujuk ke mana, kena tulis kat situ. Okey. And then yang lain semua simple je. Tick ya. Bahagian tick tu boleh tengok yang bahagian nombor 1, penilaian telah dilakukan pada pesakit pesakit yang batang butiran kat atas ni, dan doktor mendapati pesakit, sila tandakan tick lah. Tandakan pada ruang yang berkenaan lah. Sama ada ruang yang pertama tu, kalau dia boleh menerima vaksin COVID-19 pada masa ni, tick correct je ya. Kalau tak boleh terima masa hari ni, mungkin kena datang hari lain, kena masukkan tarikh ni.
Dan kalau tidak boleh menerima vaksin, maknanya tidak boleh menerima absolute contraindication, boleh klik absolute contraindication. Ya. Kalau bahagian nombor 2 tu bagi pesakit yang boleh menerima vaksin COVID-19, pesakit ini sarankan menerima vaksin, tapi katakanlah doktor kat klinik check pasien ni and dia find out pasien ni boleh menerima vaksin tapi tak boleh diberi kat klinik. Mungkin dia ada risiko tinggi ya. Mungkin ada sejarah sebelum ni ada pernah collapse ke, ada sakit-sakit yang teruk ke, BP high ke, apa benda kita tak, doktor tak berapa selesa nak bagi vaksin dekat klinik ya. So mungkin kita bincang dengan pasien, doktor kena bincang lah, bagi info, kena explain lah mungkin pasien ni kalau boleh memang hari ni tak boleh kita bagi vaksin dekat klinik, dan kita akan rujuk ke hospital, ke SPPV ya, pusat pakar ataupun hospital pakar atau hospital yang terdekat lah. Dan kita ada step-step yang kita kena ikut untuk bagi pasien, kita rujuk pasien ni dekat hospital. Okey, terpulanglah fasiliti kesihatan yang mana, pusat imunisasi yang mana, mungkin yang dia nak pilih yang terdekat dengan rumah dia ataupun tempat yang dia selalu pergi untuk follow up ya, hospital mana ya, specialist mana. So boleh tick kat sini dan tulis nama hospital tersebut ya. So yang lain-lain nombor 3 tu ada doktor akan tulis juga kalau ada langkah tambahan, contohnya lah pesakit perlu pemantauan lebih panjang selepas menerima imunisasi. Dan yang last kali doktor kena tulis lah penilaian ni sah-sah sehingga bila ya, until when ya, expired dia punya form ni ya. So katakanlah ini sah untuk seminggu atau 2 minggu saja, doktor kena tulis lah sampai bila dia punya penilaian ni akan sah ya. Alright. And then the last cuma kena doktor kena sign, chop nama and then put the date lah, tarikh. Okay, so simple je orang ni ya. Setengah ada juga case yang patient datang ke klinik dia dah bawa form ni. Okay, ada juga. Maknanya dia daripada klinik pakar lain, dia memang ada masalah kesihatan tertentu. Tetapi dia datang ke klinik kita sebab dia ada appointment daripada ikut MyVas dia. And then dia bawa borang ni, dia cakap dia dah jumpa dia punya pakar yang selalu duk check dia dekat hospital. Dia ada sakit ni tapi pakar cakap pakar boleh dibenarkan ambil vaksin pada bila masa jugalah. So dalam kes ni pun maknanya clearance ya, green light tu diberi oleh pakar daripada hospital bila dia datang klinik untuk ambil vaksin. Sebab kita dia dah bagi PVA form yang dah disign oleh pakar dia. Maknanya pakar dia bagi dia ambil vaksin, no problem. Okey, kita fotokopi lah form ni, simpan dalam file kita dan teruskan bagi vaksin, no problem lah. Sebab pakar cakap boleh bagi vaksin ya dengan borang PVA ni. Okey, itu ada senario yang kedua lah. Alright, the next one. So bila perlu guna borang PVA ni untuk kategori sakit macam mana yang kita perlu gunakan PVA ni? Mesti ingat tidak semua penerima vaksin perlu kita gunakan borang PVA ni. Bukan setiap pasien yang datang ke klinik yang dapat appointment MySejahtera tu kita bagi borang PVA tu doktor isikan tak ya. So kalau tengok sini 3 kategori pesakit yang perlukan PVA ya. Di sini yang tengok bahagian biru tu ya, kalau tengok ke sini pesakit yang ada masalah sistem imun badan. Contohnya macam pesakit kanser, pesakit yang sudah menjalani operasi pemindahan organ transplant, pesakit HIV. Pesakit HIV ni dia kena jumpa pakar dulu untuk cek dia punya darah semua. Kalau ada clearance, kalau dia bawa borang PVA dan pakar dia cakap dia boleh ambil vaksin, kita boleh teruskan bagi vaksin. And then pesakit-pesakit yang lain ya, ada yang mengambil ubat-ubatan yang boleh melemahkan sistem imun badan. Ada ubat-ubat yang agak kuat ya. Ubat-ubat yang boleh bila dimakan dalam dos yang tinggi dia boleh melemahkan sistem imun badan. So pasien kena beritahu lah kalau dia dalam treatment ambil ubat-ubatan yang tertentu. Sebab bila kita bagi vaksin kita assume ya, kita anggap yang dia punya sistem imun badan tu adalah orang kata macam normal lah ya. So bila kita bagi vaksin tu untuk
bagi sistem imun badan tu react ya pada vaksin tu, so dia can produce more antibody. Tapi kalau patient tu dah ada makan ubat tu yang merendahkan sistem imun badan, dia punya sistem imun tidak boleh keluarkan antibody. So mungkin dia cenderung kepada keluarkan efek lain ya daripada mengeluarkan antibody. Dia mungkin boleh lagi melemahkan pesakit tersebut. So it's opposite effect ya. So ini kena hati-hatilah ya. Kalau pesakit tu yang ada masalah sistem imun badan macam yang saya cakapkan tadi. Nanti saya bagi lagi senario, contoh-contoh masa ni. Mungkin susah sikit nak faham Ini ada kes tertentu tak semua pesakit yang datang ke klinik kita ada masalah macam ni. Tapi kena watch out Kena be aware setengah-setengah pesakit yang ada masalah macam ni memang kena PBA lah, kena isi borang PBA. Itu yang kategori nombor 1. Kategori nombor 2 adalah pesakit yang ada masalah kecenderungan pendarahan atau dalam bahasa Inggerisnya bleeding tendency lah. Contoh-contohnya ada pesakit hemofilia, pesakit yang dia punya platelet count tu rendah atau pesakit yang ambil ubat antikoagulan dos yang tinggi. Ya. So yang ni yang ada masalah pendarahan. Ada juga yang ambil ubat untuk cairkan darah tapi dos dia rendah mungkin okey. Tapi kalau ambil ubat cairkan darah dalam dos yang tinggi itu problem ya. Kita takut nanti mungkin after bagi injection dia tak boleh stop bleeding ke apa kan. So this one you have to pay attention, kena be aware lah ya. So ini kategori nombor 2 ya. Yang seterusnya adalah kategori yang nombor 3, pesakit yang ada sejarah alahan yang teruk. Macam saya bagi senario yang tadilah ya, pesakit yang absolute contraindication absolute kontraindikasi ialah pesakit yang mempunyai alergi yang teruk sebelum ni. Contohnya macam anafilaksis ataupun kejutan anafilaksis terhadap sebarang vaksin ya, sebarang vaksin ataupun yang mempunyai alergi terhadap semua jenis ubat-ubatan dan juga mempunyai alergi yang teruk terhadap sumber yang tidak diketahui. Mungkin pasien tu ada macam-macam jenis alergik. Alergik bukan alergik biasa-biasa lah. Alergik biasa okey. Tapi kalau alergik tu jenis yang teruk sampai kena masuk hospital macam anaphylaxis attack tu kan. So kena hati-hati lah. Ya, kadang-kadang pasien dia tak tahu, kadang pasien dia tahu dia tak boleh ambil ubat ni, memang alergik teruk. Okeylah ya. Macam setengah pasien dia kata alergik pada Voteron, alergik pada flu vaksin. Okey, alergik pada, tapi setengah pasien tak tahu dia alergik apa ya. So itu problem ya. Don't take the risk ya. So you must this consider under absolute contraindication and mungkin kena bincang dengan patient lah ya. Ini kita tak pasti, kita tak boleh bagi isi borang PBA, mungkin kena rujuk patient ke hospital. Kalau patient macam ni memang kalau dia nak ambil juga vaksin, dia tak boleh ambil dekat klinik ya. Dia kena ambil dekat hospital yang ada backup emergency response yang perfect ya. Mungkin dekat hospital kalau dia collapse pun easy lah, kita ada banyak support ya compare dengan klinik ya. So ini untuk tiga kategori pesakit yang kita perlu isikan borang PVA. Alright, so ini yang macam saya huraikan lagi, jenis pesakit yang memerlukan PVA lah. Yang tadi macam sebutkan saya, ini adalah reputation. Macam saya cakapkan tadi, tak semua pesakit yang ada masalah kesihatan memerlukan PVA. Ya, bukan semua pesakit yang datang klinik ambil vaksin tu kena isi, kita kena isikan borang PVA untuk mereka. Tak perlu. Ya, ada setengah-setengah pesakit saja yang perlu kita isikan borang PVA. Okey. Nombor 1 tu pesakit yang pernah mengalami sejarah alahan yang teruk selepas pemberian vaksin atau perubatan, atau sakit yang ada sejarah alahan yang teruk pada sumber yang tidak ketahui. Ini ada reputation yang saya cakap tadi. Nombor 2, pesakit yang menggunakan ubat yang boleh menyebabkan pendarahan ataupun mengganggu kemampuan badan untuk memberhentikan pendarahan. Ya, ini adalah istilah perubataannya adalah dia punya INR tu more than 4 lah ya. Ini doktor boleh tahulah ya, kalau dia ada result, blood result dengan dia bawa INR dia tinggi sangat ya, dia itu ada kecenderungan untuk pendarahan. So ini tak boleh bagi vaksin lah ya. Not today, maybe kena tunda lah, tangguhkan dulu
pada masa tertentu ataupun rujuk terus ke hospital dalam menggunakan borang PVA. Okey, yang ketiga ada pesakit sistem daya tahan tubuh yang rendah dan sistem imun yang lemah kena penyakit ataupun rawatan. Ya. Jadi ini repetition yang saya cakapkan tadi. Ya. So saya huraikan dengan lebih lanjut. Ya, ini yang tadilah. Ya. Alright. Macam kan saya cakapkan tadi, saya huraikan lagi. Untuk PVA, untuk kategori pesakit sistem imun badan yang lemah. Macam mana? Contoh kalau tengok dekat slide ni, you boleh nampak pesakit yang mempunyai sistem daya tahan tubuh yang rendah ataupun sistem imun badan yang lemah. Ya. So contoh-contoh pesakitnya adalah kalau tengok nombor 1 tu adalah penerima pemindahan sel tulang sumsum dan sel stem. Ya. So ini adalah orang yang dapat operation stem cell ataupun bone marrow operation, ya, dia pernah buat operation ni. And then yang kedua adalah organ transplant, ya, penerima transplant organ solid. Nombor 3 ada pesakit kanser darah seperti leukemia. Okey. And nombor 4 tu pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan kemoterapi. Nombor 5 penderita penyakit genetik yang mempengaruhi sistem imun badan, ya. So ada jenis-jenis ni rare lah, ya. Sangat jarang lah kita jumpa pesakit yang ada penyakit-penyakit yang yang bukan common, ya. Very rare to get this genetic, ya, penyakit genetik. Tapi dia all kena inform lah kalau dia ada sakit-sakit macam ni, ya, penyakit-sakit berat, penyakit genetik, penyakit imun, ya, yang mempengaruhi, yang influence body immune system ni, kena inform kita, kena inform doktor. Yang nombor 6 adalah penyakit autoimun dan penyakit radang rheumatoid seperti penyakit SLE, rheumatoid arthritis and psoriasis. So jenis-jenis penyakit ini adalah penyakit autoimun. Ada jenis dia banyak jenis, ya, banyak kategori. Mungkin bukan kategorinya adalah mild saja. So dia can proceed lah. Kalau ada yang teruk, ya, jenis-jenis penyakit autoimun inflammatory penyakit-penyakit jenis radang-radangan ni yang agak teruk, dia kena tunda lah, ataupun dia kena rujuk, kita kena rujuk pasien ni ke spesialis ataupun ke hospital terus untuk mendapatkan vaksin di sana. Ya, so tak sesuai lah ambil vaksin dekat klinik. Okey. Nombor 7 adalah pesakit yang sedang menjalani rawatan sistemik steroid, ya. Maknanya pasien yang ambil steroid, ya. Tak kira lah injection steroid ke, tablet steroid ke, yang selalunya yang high dose steroid. Contohnya yang ambil long term steroid lebih daripada sebulan, ya, dia everyday ambil ubat steroid. Dan contohnya tablet prednisolone more than 20 mg a day. Kalau pasien ni dah ambil steroid, bukan short term, long term, ya, dan dalam jangka masa yang panjang dia dah ambil steroid dan high dose pula tu, ya, contohnya prednisolone lebih dari 20 mg sehari. So sakit macam ni, dia punya sistem imun badan dia tak adalah rendah. So mungkin respon terhadap vaksin tak berapa bagus. So ini adalah penyakit yang tak sesuai kita bagi vaksin dekat klinik. So mereka memerlukan borang PVA ni untuk ditunda vaksin, penerimaan vaksin, ataupun kita rujuk terus ke pusat spesialis ataupun rujuk terus ke hospital. Okey, menggunakan borang PVA. Okey, yang last kali adalah pesakit yang sedang mengambil rawatan immunosuppressive dan immunomodulation biological immunization. Ini adalah penyakit yang mengambil ubatan-ubatan yang khusus, ya, yang pakar, ya, mungkin jenis kanser, jenis autoimun. So dia kena inform kalau mereka datang ke klinik, dah diberi appointment oleh MySejahtera, kena ambil vaksin dekat klinik. Tapi bila kita tanya, kita ambil history, dia ada masalah macam ni, mungkin tak sesuai, ya. Mungkin tak sesuai dan kita kena explain dengan patient. Dan kita kena isi borang PVA lah. Kena explain dengan patient, tak sesuai kita bagi vaksin dekat klinik, risiko agak tinggi. So sakit kena balik, kita isi borang PVA, bagi borang PVA dekat patient, dan kita akan bagi nama dia. Dia ada step-step dia, ada alirannya seterusnya. After ni saya akan inform macam mana nak buat kalau kita nak rujuk sakit ni ke hospital.
dia ada cara-cara dia, tata cara dia. Okay. Next one, okay, yang ni yang terbaru lah ya, kemasin terbaru dari JKNS. Sebab bahagian PVA ni semua adalah bahagian daripada JKNS lah ya, bahagian Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Dan kalau ada yang siapa yang join meeting online dengan JKNS masa awal bulan ni 1 Julai, saya ada tanya jugalah mengenai penggunaan PVA ni. Kadang-kadang very confusing for our doctors and staff bila nak guna PVA ya, sebab pada awal-awal dulu sebelum ni ada banyak pesakit yang diberi appointment datang ke klinik, semua orang yang warga emas yang umurnya lebih daripada 80 tahun dan ada macam-macam penyakit ya, penyakit kronik ya. So mungkin ada setengah dia tak sesuai untuk diberi vaksin dekat klinik ya. Mungkin penyakit ini lebih sesuai kalau diberi vaksin dekat hospital. So saya ada tanyalah, ada bertanya dengan wakil-wakil dari JKNS tentang masalah-masalah yang GP ya, sebagai doktor, sebagai GP, sebagai kita di bahagian VPB GP, kalau kita menerima pesakit yang ada risiko ni, kadang-kadang kita tak sure ya, sama ada boleh dibagi vaksin ke tak ya. Kita tak boleh bagi vaksin kalau kita tahu pasien ni tak sesuai. So bila saya bincang dengan pihak JKNS, mereka ada beritahu jika kita macam kita boleh, yang mana kita dibenarkan, dia ada dibagi macam leeway lah, kita boleh diberi macam kita boleh guna lah PVA ni untuk semua pesakit walaupun tiada pesakit kronik. Tapi doktor kena check dululah. Ya, doktor kena check, doktor check and then tengok pasien ni daripada clinical assessment daripada doktor, dia tengok macam ni memang tak sesuai bagi vaksin kat klinik, so kita boleh guna PVA. So no hard and fast rules regarding guna untuk borang PVA. So kalau doktor tu check patient dan doktor betul pasti yang sakit ni tak sesuai ambil vaksin dekat klinik, please use the PVA form. If explain, of course kena explain dekat patient, and then bagi PVA form tu kita akan bagi tarikh, kita akan rujuk nama dia pada JKNS. JKNS akan panggil patient ni dalam masa seminggu lah ke hospital ataupun pusat SPPV yang lain, pusat spesialis yang lain. Okay, so ini pentingnya PVA ya, tapi daripada clinical assessment doktor tu ada penting ya. So kalau doktor tu tengok pasien ni ada berisiko tinggi ya, kalau dia perlukan peralatan resusitasi kecemasan yang lengkap seperti di hospital, tak sesuai bagi kat klinik, so kita boleh guna borang PVA ni untuk rujuk pesakit ni ke hospital. Alright, ini adalah updated lah. So no hard and fast rule regarding using the PVA form for doctors. If you feel that after your clinical assessment that the patient might benefit from giving the vaccine at the hospital or specialist center, please use the PVA form. Yeah, but you need to explain to patient lah. Alright. Okay, janganlah guna PVA form untuk patient yang ada demam ke, yang ada darah tinggi ke, itu I mean kena tengok situation. Let's say kalau patient tu datang and then dia ada setengah patient tahu je lah dia nervous ke apa ke, BP dia high ya. BP dia high, mungkin suruh patient tu relax dulu, rest dulu, and then repeat the BP. So sebagai doktor, sebagai GP, you must assess the patient. Let's say tak semestinya BP high tu adalah contraindication to get the vaccine ya. So must repeat, must treat the BP first ya. Must treat the BP, check the patient properly, and then mungkin kalau tak sesuai BP dia high today, explain to patient, mungkin tak boleh bagi vaksin today, come back after few days. Of course the vaccine still be there lah, no worries. We will save the vaccine for them. But the thing is, we have to make sure the vitals must be stable sebelum bagi vaksin. Yeah. So control the BP first, and then then can proceed to give vaccine. Maybe at later date. Yeah. And then kalau let's say the patient tu demam, kalau low fever, I think not the contraindication. Tapi depend on your clinical judgment. Kalau high fever, definitely lah you explain the patient, demam anda kuat tinggi, tak boleh bagi vaksin.
bagi balik dulu, ambil rawatan dulu, makan ubat demam dulu, and then after dah okay, come back, then will be kita boleh bagi vaksin lah later on. So depend on the situation. Okay, ini adalah mengenai kes-kes tertentu di mana tak semestinya semua pesakit yang datang klinik perlukan PVA. Alright, sebagai klinik, sebagai GP, kita kena check patient dulu, depend on our clinical judgement, ya. Kadang-kadang staff pun boleh tahu patient tu datang dan keadaan lemah, tengok macam lemah je, then make sure check BP, heart rate, oxygen saturation, ya. Kalau patient dah nampak lemah, memang nampak sakit dah, please keluarkan borang PVA, inform doktor, ya. Alright, take their vitals, and then doktor kena assess. Kalau tak sesuai, isi borang PVA, explain, and then kita proceed from there. Macam mana nak pergi lagi appointment, the next appointment. Alright? Okay, next one. Alright, carta alin. Ini penting. Apakah yang berlaku kalau dah ada macam doktor tu dah isi borang PVA? Okay? Okay, antara dua, after doktor dah check, okay, green light, boleh ambil vaksin di klinik. No problem lah. Proceed macam biasa. Tapi kalau dah check oleh doktor, and then doktor dah ambil keputusan, pasien ni tak boleh ambil vaksin hari ni, ataupun pasien ni perlu ambil vaksin dekat hospital atau dengan doktor pakar, and then doktor kena isi borang PVA lah. So carta alin ni kalau ikut ni bahagian merah ni, doktor akan kena rujuk pesakit ni, isi borang PVA, and then kena rujuk pasien ni ke hospital. Ya, selalunya kita akan, kalau dekat Selayang, hospital Selayang lah. Tapi kadang-kadang pasien tu dia ada pakar dia sendiri, dia ada hospital follow up dia sendiri mungkin dekat Sunway ke apa. Dan terpulang lah kan, kena bincang dengan pasien. Dia nak pergi ke jumpa pakar dia balik lah, dia hospital dia sendiri, mungkin dekat Sunway Hospital. And then doktor boleh tulis itu, boleh ambil vaksin tapi dekat Sunway Hospital. Alright? Lepas berbincang dengan pasien. Okay? So, langkah yang kedua, beri borang PVA yang telah diisikan oleh doktor dan suruh pesakit pulang ke rumah dan tunggu temu janji baru ke hospital dalam masa yang terdekat. Dalam MyVax tu dia kena isikan lah sebab kenapa tak boleh divaksin di klinik. Dan kena isikan nama pesakit ikut format line listing yang telah ditetapkan dalam Excel file. Yang nanti Excel file format ni saya akan share, ya. So dia ada format dia lah, kena isi butiran pesakit ni untuk diserahkan pada JKNS. Okay. So langkah ketiganya adalah kena email line listing ini dalam borang Excel file tu. Kita isi nama patient, kontak dia semua, MySejahtera semua tu, and then kena email file ni dekat penyelaras COVID-19 vaksin yang di hospital terdekat lah. Nanti saya share nombor telefon dan email penyelaras COVID-19, vaksin COVID-19 di Selangor ni, ya. So depend hospital mana yang dia nak pergi, kita emailkan ke hospital atau pusat vaksin tersebut lah. So ini adalah Google link untuk file ni, ya, vaksin upload PVA referral punya Excel file. So kalau klik dekat sini, dia akan pergi ke Google Drive yang saya akan share. Contoh borang ni, you all kena download lah, kena muat turun borang ni. Cuma kalau tengok kat sini, kalau you all boleh nampak, kena isikan nama dan butiran pesakit, macam kat bawah ni. Cuma bahagian yang kat sini je, ya. ID patient, name, age, male or female, then phone number, state, and then district. So yang ni saja, bahagian ni je kena isi, yang lain tak payah isi. So bahagian nama, age, phone, ini semua yang kena isi. Okay. Alright, ini adalah format dia. And then dah isi nama maklumat pesakit tu, dan terus kena email kepada pusat vaksin daerah ataupun pusat vaksin negeri. Okay, tak kisahlah, tak perlu kumpul nama semua pesakit yang nak untuk rujuk. Kalau satu hari pun ada satu PVA pun, terus hantar je. Boleh hantar hari-hari atau boleh kumpul hantar selepas 2-3 hari. Tapi saya nasihatkan hantar hari-hari lah.
sebab patient tunggu ya untuk dapatkan appointment baru daripada hospital. So kena hantar, lepas tengok patient ni, staff kena isi ni and then hantar. Okay, ini adalah format dia dalam Excel file. So ini adalah contoh-contoh, ini adalah serai nama liaison officer bilik gerakan vaksin COVID-19 untuk negeri Selangor. So kalau tengok kat sini, depend lah hospital lah. Contoh hospital Selayang di nama orang yang bertanggungjawab, officer dia, liaison hospital, sama ada doktor ataupun nurse daripada hospital. Ini adalah email rasmi dia. Dia bagi juga Gmail, ya, so boleh hantar dua-dua dan ada nombor handphone juga. So depend lah. Contoh lah, patient tu nak pergi, ini untuk kerajaan sajalah, tak ada yang swasta. So saya nasihatkanlah kepada doktor-doktor dan staff, kalau patient tu nak pergi private, memang tak ada, kita tak ada contact lah. So better lah kita rujuk pada hospital kerajaan yang terdekat. Ya. Contohnya kalau dekat Hospital Kajang, ini dia punya contact person. So email pada orang ni lah. Ataupun kalau tak pasti, just call their handphone lah. Okay. So ini dia punya nama dan butiran kontak bagi pegawai perhubungan di Jabatan Kesihatan Negeri dan hospital di seluruh Selangor untuk kerajaan punya. Okay. So ringkasan untuk carta ahli rujukan PVA ya. So kau tengok kat sini, PVA dilakukan di klinik oleh doktor. So hasilnya sama ada boleh divaksin, teruskan vaksin seperti biasa macam temujanji Damai Sejahtera, ataupun tak boleh. Tak boleh divaksin, kena ambil vaksin dekat hospital ataupun pusat-pusat SPPV yang lain. So kena masukkan nama pesakit dalam line listing format yang telah diberikan. Kemudian email line listing ni ke hospital bilik gerakan vaksin dekat. Macam tadilah yang email saya kongsi tadi, email kan, sama ada dia punya email negeri atau Gmail. And then bilik gerakan vaksin dia akan kumpul dan susun semula SPPV line listing. Dia akan kumpul nama yang kita beri tu. Dia akan buat dia orang punya appointment listing sendiri. Dia akan call patient. Dia all akan take over lah. Ya. Mungkin date tu kita tak pasti beritahu patient bila dapat date. We don't know. You know. Hopefully dalam masa seminggu lah. Hopefully. Alright. And then yang ni bahagian JKNS akan buat lah. Ya. Dia akan berhubung dengan pihak hospital, bahagian ataupun SPPV yang lain. Okay. Cuma kita akan buat kerja kita tulis SPPV form, kita fill up PVA form, bagi PVA form tu dekat patient, bagi alamat, tulis itu alamat hospital mana, bagi line listing, email line listing dan format yang diberikan dalam Excel file, and that's it. Ya, tunggu patient kena balik tunggu je lah. Nanti bila dia dah dapat panggilan untuk mendapatkan vaksin dekat hospital, dia orang kena pergi pada tarikh yang dipanggil lah, and dia orang kena bawa PVA form yang kita dah bagi kat dia orang tu. Ya, bawa sekali di PVA form. Okay. So dalam summary, yang first, PVA form perlu diisi oleh doktor yang memeriksa pesakit. PVA yang lengkap perlu diisi dan diberi ya kepada pesakit untuk dibawa semasa hari vaksinasi nanti. Kena balik tunggu dekat rumah. Tunggu temu janji yang baru, hospital akan panggil. Ya. Nombor 2, pesakit boleh memilih untuk divaksin di mana-mana pusat vaksin SPPV atau hospital. Kita bagi advice, nasihat only hospital kerajaan lah. Sebab alamat yang tu yang kita ada pun. Okay. And then yang last sekali, semua line listing kena diisi mengikut format yang diberi dan dihantar ke bilik gerakan vaksin. Ya. Macam liaison officer yang saya share tadi lah. Semua nama-nama liaison hospital daripada JKNS yang negeri Selangor punya ada kat situ. Yang tu saya akan share dengan you all semua. Termasuk dengan Excel format line listing tu. Alright, yang tu kena isi dan email kepada SPPV ataupun hospital. Okay, I think saya dah sampai dekat hujung kelas kita hari ni. So hari ni ada tambahan sikit. Ada saya buat program baru ya. Sebelum yang maknanya saya baru start lah ya.
mungkin ini macam pilot study lah, pilot project kan untuk saya. Uji pengetahuan anda, ya. Mungkin selepas ni admin staff daripada HQ akan share apa ni flyer ni, ya. So ini adalah quiz berkaitan dengan PVA. So ya, soalan dia ada 3 soalan je. Tapi sebelum jawab soalan tu, you kena isi butiran you, nama, klinik mana, nombor phone semua kan. And then ada 3 soalan yang senang je. Ya. Semua soalan tu jawapannya saya dah bincangkan tadi. I mean you all try jawab, and then kalau ada soalan, kalau ada komen ke apa, you boleh tulis di bahagian komen, and then tolong submit lah, hantar, ya. Ini penting, mungkin nanti dia ada macam kita masuk dalam point system, ya, sistem permakahan, ya. Maknanya point system lah. Mungkin dalam masa sebulan, ya, kita belum keluarkan lagi incentive system. Nanti kita akan finalize, macam let's say macam you all attend last session macam ni, dia ada 3 point, ya. Kalau tengok YouTube mungkin 2 point, and then kalau jawab soalan satu soalan 1 point, and then dari situ kita kumpulkan dalam masa sebulan. Kalau mungkin tak boleh score certain macam lebih 20 point ke, you all dapat berapa lah, kita bagi cash lah macam tu. Tapi belum di-finalizekan lagi, insyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan info balik. Semua rekod ni, semua markah ni, dia punya participation kita ada rekod. Dan kalau you all jawab soalan tu, kita pernah ada rekod, kita kumpulkan poin-poin tu, ikut, that's why penting you all boh nama you all ya, contact number everything, and then klinik mana semua, and then kalau hujung bulan, tiap-tiap hujung bulan kita akan campurkan lah poin you all, tiap-tiap minggu dapat berapa, kalau score very high then dapat banyak lah. Itu kita akan bagi inform kemudian, ya. Tapi kalau boleh lepas ni terus buat lah, okay? Supaya tak lupa. Lagipun saya akan share slide, ya. Lepas ni copy slide tu, dan you all boleh tengok balik. Alright? So ini dah reference, ya. Okay, reference yang daripada topik saya hari ni. And sebelum kita bersurai, kita buka untuk sesi soal jawab lah. Alright? So ada siapa nak tanya soalan ke mengenai PVA? Harap-harap you all boleh faham, harap clear mengenai PVA ni. Kalau you all nak tanya soalan, boleh unmute yourself, right? And ask any question. Kita lah staff ke doktor ke, boleh tanya soalan. Alright, sebelum sementara menunggu soalan daripada you all, jangan lupa ya untuk buat incident report, ya. Kalau ada kejadian, ya, macam saya macam kalau you all remember tajuk saya minggu lepas mengenai incident report, laporan kejadian, walaupun kejadian yang kecil-kecil, yang remeh-temeh pun kalau boleh tolong buat report lah, ya, dalam sistem. Saya dah terangkan macam nak buat last week. So tapi yang mestinya kalau ada kejadian yang teruk-teruk lah, ya. Contohnya kalau patient collapse ke, ada something wrong with patient ke, and then atau ada kematian ke di klinik, emergency case ke, kena that's masa kalau boleh report dalam masa 24 jam, ya. Kes-kes yang berat. Okay. Alright, ada soalan ke? Alright. Kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh bersurai awal lah banyak. Alright. So jangan lupa incident report. So sebelum kita bersurai, saya nak ucapkan terima kasih lah, ya, kepada semua yang ada di platform Microsoft Teams hari ini. Lagipun kita akan sesi pengajaran ini adalah direkod. Nanti kita akan upload dekat YouTube channel Care Clinic Healthcare Services, and you all boleh tengok balik lah. So hopefully you all dapat belajar sesuatu hari ini mengenai topik ni, sehingga kita berjumpa lagi lah bulan depan pula, minggu depan dengan tajuk yang lain yang lebih menarik.
Alright. So you all jangan lupa uji pengetahuan anda. Apa ni self test, ya. Please do the test lah, ya, quiz, ya. Test yourself, ya. Klik dekat apa ni ikon ni, dia akan bawa kepada Google Form and then fill up, Dia also jawab soalan dan submit. Okay. Alright. Kalau tak ada soalan daripada you all, sampai dekat ini sajalah. Alright. I would like to thank you, Mr. Win,